اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6, petok yang ketiga daripada atas. Surat 6, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa Idrisu waliduhu wa ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn Ubaid Ibni Abdi Yazid Ibni Hashim Ibni Al-Muttalib Ibni Abdi Manaf. Wa Syafi'un huwa alladhi yunsabu ilayhi al-imam. Wa aslama huwa wa abuhu as-Sa'ibu yawma Badrin. Idris adalah bapa beliau, bapa Muhammad. Nama kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Nama Imam Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris. Idris adalah bapa beliau, putera Abbas. Idris anak kepada Abbas, putera Utsman. Abbas anak Utsman, putera Syafi'i. Putera kepada Syafi', putera kepada As-Sa'ib, putera Ubaid, putera Abdi Yazid, putera Hashim, putera putera Al-Muttalib, putera Abdu Manaf. Syafi' adalah kakek. Apa itu dia? Syafi' adalah kakek, di mana beliau disebut keturunannya. Di Arabnya wasyafi'un, dan bermula Syafi' huwa Syafi' alladhi yunsabu ilaihi ilman, yang dinasabkan, yang dipanggil Imam Muhammad bin Idris ni Asy-Syafi'i. Ini bangsa kepada Syafi', datuk dia. Datuk dia. Syafi' dan Sa'ib, ayahnya, ayah Syafi', kedua-duanya memeluk Islam sejak perang Badar. Jadi ni nama Imam Syafi'i kita. Jadi tanda molek lah, payah nak ingat ni. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib. Syafi' tu datuk kepada Muhammad bin Idris, maka dibangsakan kepada Syafi' ni. Kenapa dibangsakan kepada Syafi'? Kerana Syafi' ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Syafi' dan Sa'ib ni adalah Syafi', kedua-duanya masuk Islam dalam peperangan Badar. Tetapi kenapa tidak dibangsakan kepada Sa'ib? Kenapa dibangsakan kepada Syafi'? Asy-Syafi'iyyu. Yang dibangsakan kepada Syafi' datuk kepada Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i kita, kerana Syafi' ni sahabat bin sahabat. Tu. Kalau Sa'ib sahabat, Sa'ib bin Ubaid bukan sahabat. Tapi kalau Syafi' bin Sa'ib, mana apa? Sahabat bin sahabat. Tidak ambil di Syafi'. Walhal Sa'ib pun sahabat juga. Tapi Sa'ib bin Ubaid, sahabat bin Ubaid tidak sahabat. Sebab tu dia ambil kepada datuk dia, yang mana datuk dia sahabat bin sahabat. Syafi' bin Sa'ib, datuk yang keberapa tu? Idris ayah, Abbas, Tauqi, Utsman,
tok nyang, Syafi'i tok nyung. Gitulah. Dah. Ke kan ni? Tok ki, tok nyang, tok nyung. Ha gitu. Tu dah. Ni bukan reka ni. Bukan reka ni sungguh ni. Tok ki, tok nyang, tok nyung. Ha gitu. Tak dengar? Dengar dah. Nak kata ingat ke reka. Tok ki, tok nyang, tok nyung. Jadi tok nyung lah Syafi'i ni. Datuk yang ke Abbas, Datuk Osman, tok ki, tok nyang, Syafi'i, tok nyung. Itu sebelah ayah dia. Kemudian jumpa dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf anak dia Muttalib. Muttalib ni adik-beradik kepada Hashim. Hashim itulah yang mulanya digelar ni dibangsakan Bani Hashim, Bani Muttalib. Muttalib mana? Di Muttalib bin Abdul Manaf. Ni Muttalib ni. Jadi Imam Syafi'i kitanya Bani Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim. Sebab Imam Syafi'i kita ni satu-satunya imam 4 mazhab di kalangan Quraisy. Bangsa Arab, bangsa yang paling lebih. Kemudian di kalangan bangsa Arab, puak Quraisy yang paling lebih. Di kalangan puak Quraisy pulaknya Bani Hashim, Bani Muttalib yang paling lebih. Tu kedudukan dia. Arab keturunan yang lebih. Tapi kita maklumlah, paling lebih ni takwa lah, kita maklum. Kemudian di kalangan Arab-Arab ni Quraisy yang paling lebih sekali. Quraisy yang paling lebih sekali. Di kalangan Quraisy ni pula Bani Hashim, Bani Muttalib yang paling lebih. Jadi Bani Hashim Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Muttalib Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Jadi Muttalib bin Abdul Manaf. Muttalib anak dia nama Hashim. Kemudian di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Manaf anak dia Hashim. Hashim anak dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dia Abdullah, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gitu. Jadi jumpanya di Abdul Manaf. Ini sebelah ayah. Adapun sebelah mak Imam Syafi'i Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Itu sebelah mak. Sebelah mak, asal ni sebelah ayah. Sebelah maknya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kemudian bin Ali bin Abi Talib. Abi Talib bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Manaf. Cepatnya dia ngapa? Adik-beradik Abdullah tu kan. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bahang yang Abdul Manaf kalau dah ni. Itu sebelah mak. Mana kalau kira sebelah mak adalah Bani Hashim. Sebelah ayah Bani Muttalib. Tapi kita maklumlah dia ambil sebelah ayah. Dia ambil sebelah ayah jadi Bani Muttalib Imam Syafi'i kita. Tapi kalau kira sebelah mak Bani Hashim. Sebab apa? Sebab Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali karamallahu wajhah bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini Bani Hashim sebelah mak. Ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Nabi kata orang alim bila kerana Quraisynya memenuhkan kaki-kaki bumi di sebuah ilmu. Ni mana Nabi SAW sebut dah berkaitan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi alim di situ adalah Imam Syafi'i. Di antara ulama yang mengatakan alimu Quraisy di situ adalah Imam Syafi'i adalah di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi kata alimu Quraisyin, kata Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Syafi'i kita.
alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Nabi kata orang alim di kalangan Quraisy yang mana memenuhkan akan kaki-kaki bumi nisbah ilmu. Ini kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa wulida imamuna. Dia boleh cepat sikit dah. Dia masuk cepat. Kita babus solah muka surat 9. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin wa tuwfiya yaumal jum'ati salkha rajabin sanata arba'in wa mi'ataini. Imam kita Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijri dan wafat pada hari Jumaat akhir bulan Rejab tahun 204 Hijri. Umurnya 54 tahun. Ni orang alim. Orang alim, umurnya pendek-pendek sahaja. Tapi kadang-kadang orang yang orang yalah, maklumlah kadang-kadang umurnya panjang. Orang alim kadang-kadang umurnya pendek sahaja. Imam Syafi'i kita kira-kira umurnya 54 tahun. Imam Nawawi tak sampai 50 tahun. Tak silap. Dalam 46 tahun gitu je Imam Nawawi. Imam Syafi'i kita 54 tahun. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Sama tahun dengan lahirnya Imam Syafi'i. Allah Ta'ala wafatkan Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala lahirkan Imam Syafi'i. Allah Ta'ala gantikan. Jadi Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijri. Imam Malik lahir tahun 90 Hijri, 92 Hijri. Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 Hijri. Yang paling muda sekali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang paling abang sekali Imam Abu Hanifah. Yang nombor 2 Imam Malik. Yang mana Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i kita. Guru pada Imam Malik adalah Nafi'. Nafi' gurunya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lepas tu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nafi', Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini dia punya apa sanad dia. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Imam Malik guru pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kanan kepada Imam Abu Hanifah, ada guru kepada Imam Syafi'i. Murid kanan kepada Imam Abu Hanifah Abu Yusuf. Jadi 2 murid kanan, Abu Yusuf, kemudian satu laginya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani murid kanan Imam Abu Hanifah adalah guru kepada Imam Syafi'i kita rahimahullah. Itu lebih kurang dia punya sejarah dia. Dalam kitab I'anatul Talibin ni panjang ni, cerita berkaitan dengan sejarah Imam Syafi'i kita, sejarah Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dicerita pula amalan Imam Syafi'i macam mana, dia punya bahagi malam dia macam mana. Satu dia bagi 3, 1/3 ilmu, 1/3 solat, 1/3 untuk tidur. Imam Syafi'i rahimahullah khatam Quran tiap-tiap hari 1 kali. Adapun di bulan Ramadan 60 kali. Dan 2 kali 1 hari, yang mana Imam Syafi'i khatam Quran di dalam sembahyang. Ni kedudukan di kalangan ulama-ulama muktabar, di kalangan aulia-aulia illah, yang mana ilmunya meluas tapi kedudukannya bersama dengan Allah, kedudukan hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di kalangan imam-imam ni dia ada karamahnya sendiri. Tetapi karamah ni yang Tuhan kurniakan
kurang diwar-warkan. Sebab apa? Sebab yang kita nak adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang disampaikan oleh imam-imam. Karamah-karamah itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum berbagai-bagai karamah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia ada berbagai-bagai karamah, tetapi kenapa tidak diwar-warkan? Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita war-warkan adalah agama yang disampaikan oleh mereka. Bahkan kalau kita nisbah orang perjalanan, karamah adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu kebanggaan, satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ada di hati mereka sedikit sahaja nak dapatkan karamah, maka mereka sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab amal ibadah mereka sudah tidak ikhlas, sudah tidak suci, tidak jujur. Tapi karamah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis dicerita berkaitan dengan kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana kitab Fathul Mu'in ni mengikut jalanan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wasammaituhu bi qurratul aini bi bayani Muhammad Ahkamiddin. Mukhtasar ini saya namai. Saya ni pengarang kitab. Saya namai dengan Qurratul Aini, berisi penjelasan hukum-hukum agama yang penting, yang mana dalam kurungan tu kitab Qurratul Ain. Yang kita baca ni Fathul Mu'in, yang mana Qurratul Aini dengan Fathul Mu'in pengarangnya adalah pengarang yang sama, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari ini pengarang kitab Qurratul Ain dengan Fathul Mu'in. Qurratul Ain dalam kurungan, Fathul Mu'in hak semua ni. Mana kita baca Fathul Mu'in pengarang yang sama. Intakhabtuhu. Ya, tu dah tu. Tu nak napuk. Intakhabtuhu wa hadha syarha minal kutubil mu'tamadati li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajarin Al-Haytami wa baqiyatil mujtahidina mislu Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi radhiyallahu anhuma. Yang saya memilih hak kata Qurratul Ain dan kitab syarah ini, mana Fathul Mu'in. Kata Zainuddin Al-Malibari, saya memilih kitab Qurratul Ain dengan Fathul Mu'in ini daripada kitab-kitab pegangan. Kitab-kitab pegangan minal kutubil mu'tamadati. Al-mu'tamadati ni kitab-kitab yang diberpegangkan, kitab-kitab yang dipakai, maknanya bukan pegangan ni, ini bukan tauhid, ni fiqh. Kitab-kitab yang dipegang, yang dipakai dari kitab-kitab pegangan, kitab-kitab muktabar, hasil karya khatimatul muhaqqiqin, penyudah muhaqqiqin ni ulama yang mana mendatangkan tiap-tiap satu masalah dengan satu dalil. Siapa khatimatul muhaqqiqin? Syihabuddin, tu gelaran namanya Ahmad bin Hajarin Al-Haytami. Ahmad bin Muhammad bin Hajarin, nama asal dia. Yang kita panggil Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama Ibnu Hajar ni Ahmad bin Muhammad bin Hajar. Al-Haytami itu nama kampung dia. Nama kampung yang mana Ibnu Hajar ni fuqaha serta aulia illah. Adapun satu laginya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu muhaddisin, ulama hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, itu adalah ulama hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami regu dengan Syekh Ramli. Gitu. Ibnu Hajar Al-Haytami regunya Syekh Ramli. Yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami pun aulia illah,
Syekh Ramli pun aulia illah. Jadi guru kepada pengarang ni adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab ni kalau kita baca di hadapan, dia kata qala syekhuna, berkata guru kami. Apa dia? Ibnu Hajar Al-Haytami. Jangan lupa tu. Kalau kita di hadapan ni sampai ke habis kitab lah. Bila pengarang kata qala syekhuna, berkata guru kami. Siapa dia? Ibnu Hajar. Arti kita kata kitab-kitab orang mengajar dia selalu sebut nama guru. Tak ada lagi dah tu. Tak ada lagi. Sebab ada orang kata sebut guru lah, royak guru tu lah. Tak, memang kena sebut. Jadi dalam kitab ni sebut kata qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru kepada pengarang kitab kemudian Fathul Mu'in kita Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang mana Ibnu Hajar aulia illah, yang mana Ibnu Hajar ni susah. Syekh Ramli ni sezaman dengan Ibnu Hajar, kurun yang ke-9. Kurun yang ke-9. Masyhurnya Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Kurun yang ke-6 Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Nawawi Rafi'i kurun yang ke-6. Ibnu Hajar Syekh Ramli, Ibnu Hajar Syekh Ramli kurun yang ke-9. Jadi dia semasa antara Ibnu Hajar dengan dengan Syekh Ramli, dia sezaman. Tapi Syekh Ramli ni agak senang. Bila dia agak senang, murid dia lebih ramai. Sebab dia support murid dia. Ibnu Hajar ni dia agak susah, dia tak boleh support murid dia. Jadi orang nak belajar ni, di antara syarat untuk boleh belajar ada bekal. Tak ada bekal tak boleh belajar. Mana kena ada duit, ada belanja baru boleh belajar. Itu salah satu, ada 6 syarat. Dalam belajar dia ada 6 syarat. Salah satunya adalah ada belanja. Di antaranya panjang masa. Itu syarat dia, panjang masa. Orang sekarang belajar nak paling singkat. Hak mana paling cepat? 4 tahun lambatnya. 2 tahun tak ada ke? Dia nak CJ je. Dia bukan nak ilmu. Adapun di antara syarat nak berilmu adalah panjang masa. Di antara syaratnya ni ada belanja. Itu di antara syarat. Sebab kalau tak ada belanja, orang duk ngaji pondok, dia tu baik cari kerja, sebulan hilang. Gitulah sebab dia tidak ada belanja. Itu syarat ada belanja. Jadi Ibnu Hajar ni dia kurang belanja, jadi murid tak ramai. Adapun Syekh Ramli ni dia senang, murid dia ramai. Sebab dia tanggung tadi. Maka ada cerita-cerita lah. Ni cerita semua ni. Isteri sama isteri. Isteri Syekh Ramli hak agak senang, isteri Syekh Munajah hak agak susah. Maka faham-faham lah. Adalah hak lebih tu. Jumpa baliklah isteri Ibnu Hajar mengadu kepada suami dia. Mengadu hak isteri Syekh Ramli tu lah. Apa benda tu tanya kau puang lah. Dia pun mengadulah. Ibnu Hajar pun dah nak ni. Ibnu Hajar pun pergi cari timba, kara telaga penuh mah dalam timba. Ibnu Hajar pun tanya, nak mah ke nak abang Hajar? Akhirnya nak abang Hajar. Tahu mah tu. Itu aulia illah. Balik nak kata dah tengok hok isteri kepada Syekh Ramli tu mungkin ada sedikit lah. Dah suami dia orang senang. Balik nak Syekh Ibnu Hajar pun kakak telaga terah balik kakak naik mah setimba nak mah nak abang Hajar, nak mah ambil mah tinggal abang Hajar. Ni cerita aulia illah. Itu ni Ibnu Hajar undang Syekh Ramli. Antara Ibnu Hajar Syekh Ramli ni terkadang pandangan yang lebih kuat pandangan Ibnu Hajar, terkadang pandangan yang kuat pandangan Syekh Ramli. Tapi kalau sepakat antara dua ni, pandangan tu pandangan yang cukup kuat antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Jadi guru kepada pengarang kitab ni adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Asqalani itu ulama hadis. Dan karya mujtahid lain seperti halnya mujtahid Wajihuddin Abdul Rahman bin Ziyad Az-Zubaidi. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan redha atas kedua beliau. Jadi antara gurunya Ibnu Hajar dan Syekh Zubaidi.
Tapi biasa yang didatangkan adalah nama yang biasa didatangkan adalah nama Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa syaikhai masyayikhi Syekhul Islam Al-Mujaddidi Zakaria Al-Ansari wal Imam Al-Amjadi Ahmad Al-Mazjadi Az-Zubaidi rahimahumallahu ta'ala wa ghairihim min muhakkikil mutaakhirin muta'ammidan ala ma jazama bihi syaikhuna al-mazhabi. Bukan syaikhuna tu, syaikha gitu je, nun tak ada. Syaikha dua syekh, syaikhal mazhabi, bukan syaikhuna. Syaikhal shin ya kha alif, nun tak ada. Syaikha dua syekh, syaikha al-mazhabi an-Nawawi war-Rafi'i fa muhakkikul mutaakhirin radhiyallahu anhum. Dan karya dua syekh daripada syekh-syekh kami, mana guru kepada Ibnu Hajar dan guru kepada Syekh Zubaidi. Ini guru di siapa? Syekh-syekh kita, iaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari, guru kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia mujaddid kurun yang ke-10, yang mana Nabi kata innallaha yab'asu ala ra'si kulli qarnin man yujaddilu li hazihil ummah dinaha. Mana Allah Ta'ala membangkitkan pada tiap-tiap satu kurun mereka yang mentajdidkan agama. Tajdid ini memperbaharukan, bukan memperbaharukan agama, memperbaharukan dia punya kaedah-kaedah dia. Jadi Imam Zakaria Ansari ini mujaddid kurun yang ke-10. Mujaddid kurun yang ke-10. Mujaddid kurun yang pertama Umar Abdul Aziz. Kurun yang kedua Imam Syafi'i. Kurun yang ketiga tak ingat. Dia ada tiap-tiap satu kurun, satu imam yang mana dia memperbaharukan penyampaian agama. Jadi Zakaria Ansari ini mujaddid kurun yang ke-10, guru kepada Syekh Ibnu Hajar. Syekhuna Mujaddid Zakaria Ansari dan Al-Amjadi Ahmad Murjidi Az-Zubaidi rahimahumullah. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas keduanya. Kedua imam ni guru kepada Ibnu Hajar. Dan ulama ahli tahqiq mutaakhirin selain beliau. Ini tempat ambilan semua ni. Dan pemilihan itu kami selalu berpegang kepada ketetapan Syekhuna Mazhab An-Nawawi Ar-Rafi'i. Lalu ketetapan ulama-ulama mutaakhirin ahli tahqiq, semoga Allah melimpahkan redha pada semua beliau. Jadi di antara pandangan-pandangan yang didatangkan dari kitab Fathul Mu'in ini, pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Di antara pandangan-pandangan yang ditimpakan dalam kitab ni. Ini comel dia cerita pandangan-pandangan yang ada dalam kitab ni. Selesai cerita bab kitab ni yang dia diambil daripada kitab-kitab karangan guru dianya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekh Wajihuddin Az-Zubaidi. Kemudian dua guru ni, guru pada guru adalah Syekh Zakaria Ansari. Kemudian dalam kitab ni di antara pandangan yang diambilnya pandangan Imam Nawawi dan juga pandangan Imam Rafi'i. Rajian Rabbana Rahman an yantafi'a bihi al-azkiya'u ayil uqala'u wa an taqarraba bihi ay bisababihi aini ghadan ayil yaumal akhirah bin nazari ila wajhil karim bukratan wa asyiya amin. Kami mengarang kitab ini dengan penuh pengharapan, kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mana pengarang kitab ni mengarang kitab dalam keadaan penuh pengharapan kepada Allah yang Maha Penyayang.
semoga bermanfaat bagi orang-orang cendekiawan. Al-azkiya ni orang yang cerdik. Beri manfaat kita ni kepada orang cerdik. Orang cerdik je. Orang tak cerdik kena pula. Mudah-mudahan beri manfaat kepada orang-orang yang cerdik, cendekiawan. Itu doa dia. Dan yang menggunakan akalnya. Al-azkiya ayil uqala. Cerdik dengan mana orang berakal lah, orang cerdik. Jadi azkiya ni al-uqala. Azkiya orang cerdik, ayil uqala diterjemah ni, makna orang berakal. Bukan kata orang cerdik, orang tak cerdik tak ada manfaat lah. Ni doa supaya Allah Ta'ala bagi manfaat kepada orang yang berakal. Mana apa? Manfaat pada semualah. Sebab orang tak berakal tidak ada hukum. Jadi pengarang ni tulis azkiya mula-mula. Dalam Qurratul Ain dia pun tulis azkiya ni bukan makna kata orang cerdik lawan bodoh. Gapo dia azkiya ni? Ayil uqala. Yakni uqala ni orang yang berakal. Sebab tuntutan belajar ni kepada orang baligh serta berakal. Makna doa supaya dapat manfaat ni kepada sekalian orang lah. Tu ni sebut kata cerdik dah apa sedap bunyi kan tau. Cerdik kita lawan tak cerdik. Bodoh bunyi kasar pula. Lawan tak cerdik. Sini cerdik dengan makna orang yang berakal. Mudah-mudahan orang yang berakal dapat ambil manfaat kitab karangan dia ni. Dan sebab kita ini resapkan pandangan mataku esok di akhirat dengan melihat zat Allah yang mulia setiap saat pagi dan petang. Dan sebab kita ini dia asalnya doa dia mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertetapkan dengannya dengan kitab ni. Dengan kitab ni apa? Dengan sebab kitab. Asbab je kitab ni. Ni. Biasanya wa antaqarrabihi. Dalam hal keadaan pengang berharap moga-moga Allah Ta'ala mempertetapkan dengan dia dengan kitab ni. Dengan kitab ni. Mana pun kita ni ai bisababihi dengan sebab kita, asbab je kita. Ni mana apa jagaan belakalah ni. Hakikinya yang jadi tetap ke tak tetap pandangan semuanya adalah perbuatan Allah. Dia kata dengan kita ni. Dengan kita kenapa? Dengan sebab kita. Asbab dia panggil. Mana? Bila kata dengan sebab kita, jadi soalannya kita ni yang buat. Kita ni yang wui bekah. Walah makhluk tak wui bekah. Semuanya perbuatan Allah. Tapi dengan kita ini mana dengan asbab kita ini. Dengan asbab kita ini. Mana sama ada sebut asbab ke, semuanya bila sebut kata sandaran kepada selain daripada Allah hanyalah sandaran kepada asbab. Faham tak? Jadi kitab ni hak di doanya moga-moga Allah Ta'ala tetapkan dengan ini kitab. Dengan kitab ni tetap dengan kitab ni ya. Jadi macam kau kitab ni jadi pi bekah. Ada jaga pula ai bisababihi dengan asbab kita. Faham tak? Tapi sebelum tidak kata hak dalam kurungan tu kan wa antaqarrabihi. Dalam keadaan aku berharap moga-moga Allah Ta'ala menetapkan dengan kitab ini. Kitab ni lah yang menetapkan. Ada dengan asbab kitab. Jadi samalah apa-apa percakapan kita, kita sandar kepada makhluk, itu sandar kepada asbab jua. Sandar kepada asbab jua. Macam kita baca kitab Penuh Bagi Hati tu kan, menyampai dengan dia dengan ilmu tasawuf, dengan asbab ilmu tasawuf. Jadi siapa kita ke Tuhan Allah yang buat, bukan kita yang buat. Sama ada ilmu asbab, sama ada amal asbab. Sampai ke Tuhan perbuatan Allah, semua perkara perbuatan Allah.
Ilmu hanya asbab, amal hanya asbab, tapi kita wajib buat asbab, jangan lupa. Tapi pegangan kitanya selain daripada Allah tidak berkah sama sekali. Mana kalau sandar kepada apa-apa perkara sekalipun, sandar kepada apa-apa makhluk sekalipun, selain dia sandar kepada Allah, semua je panggil sandar kepada asbab. Bukan hakiki. Hakiki sebenar-benarnya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, kalau sandar je asbab. Sandar kenyang ke, hilang dahaga ke, hilang sakit ke, sandar kepada makhluk, asbab. Asbab tak berkah. Dah boleh sandar pada asbab. Ni sandar pada asbab ni. Dengan kitab ni, dengan kitab ni. Pengarang minta supaya Allah Ta'ala tetapkan dengan kitab ni. Ni panggil asbab. Hakikatnya kitab tak berkah. Tetap dah tetap Allah yang buat. Ada. Dan sebab kita ini resapkan pandangan mataku esok, takarrar ni tetapkan. Ini pandangan mataku ghadan, esok ni bila? Di hari akhirat. Tetap ni dengan melihat zat Allah yang mulia setiap saat, pagi dan petang. Dimintanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila minta pandang Allah Subhanahu wa ta'ala ni, maknanya minta syurga lah. Dia tak minta masuk syurga ni, dia minta pandang Allah pagi dan petang. Bila pandang Allah pagi dan petang, pandang Allah sepanjang masa, di hari akhirat, hak tu syurga hak lapis paling atas sekali. Di syurga ada 7 lapis. Nikmat syurga yang paling besar sekali adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata lendir. Itu nikmat yang paling besar. Tapi kekerapan melihat Allah ni, tengok kepada kedudukan darjat dalam syurga. Kalau melihat pagi petang sepanjang masa ni, diminta syurga lapis paling atas. Tapi sini minta melihat Allah pagi dan petang. Mana apa ni? Minta syurga lapis paling atas sekali. Melihat Allah lah nikmat yang paling besar sekali, yang mana orang kafir sama sekali tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada juga pandangan yang mengatakan bahawa orang kafir boleh melihat zat Allah Ta'ala sekali, boleh melihat Allah sekali. Lepas melihat Allah sekali, tak boleh tengok-tengok dah. Maka terseksa orang kafir, kerana rindu nak tengok Allah, lebih terseksa daripada api neraka lagi. Ada pandangan yang seumpama tu. Jadi mana melihat Allah ni bukan nikmat lah jadinya. Sebab apa? Jadi rindu nak tengok balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya boleh tengok sekali je orang kafir ni, maka rindu nak tengok tu lebih terseksa daripada panas api neraka lagi. Sebaliknya ahli syurga, nikmat yang paling besar sekali adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Adapun melihat Allah di padang mahsyar, khilaf ulama. Adapun atas dunia, yang melihat Allah hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia ni, atas dunia mana sebelum matilah, melihat Allah di hadap kursi tu. Tapi kira atas dunia mana sebelum mati, yang dapat melihat Allah dengan mata lendir hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa AS, kita maklum kisah dia, hanya kalimullah saja bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW seorang sahaja. Nabi Adam AS tidak pernah melihat Allah. Jibril AS tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dapat melihat Allah di hari akhirat. Atas dunia hanya Nabi SAW sahaja. Bahkan kalau sesiapa ada dakwa mengaku dia melihat Allah dengan mata lendir, kafir lalu dah. Bukan harang-harang dah. Tak main dah harang-harangnya. Kafir tu.
Saat ni saya nak mari sejid sana selisih dengan Allah. Cerah, putih. Putih sepuh Allah misalnya. Kapih lalu dah. Kali dakwa melihat Allah dengan basar, dengan mata lendir. Adapun memandang Allah, melihat Allah, yang dinyatakan dalam kitab hakikat, memandang, melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati. Sebab kita ada dua, basar, mata lendir, basirah, mata hati. Hak paling besarnya basirah. Kalau basirah tu buta, walaupun mata basar ni terang pun tak ada manfaat. Nah, terkadang orang yang basarnya tidak dapat melihat, tapi basirahnya terang, Quran suci boleh ada di dada. Kadang-kadang alim besar, walah mata tak nampak, tapi basirah dia terang. Basirah dia terang. Hak naknya basar pun terang, basirah pun terang. Basar mata lendir, basirah mata hati. Yang kata memandang Allah, melihat Allah, tu memandang, melihat dengan basirah, dengan mata hati. Kalau kata melihat Allah dengan basar, dengan mata lendir, atas dunia hukumnya kafir. Sebab apa? Yang dapat melihat Allah dengan basar, dengan mata lendir di alam dunia sebelum daripada mati hanyalah Nabi SAW. Adapun di hari akhirat, ada syurga, semuanya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kekerapan melihat Allah bergantung kepada syurga tu, syurga darjat mana. Tapi di sini diminta melihat Allah pagi dan petang. Ini syurga lapis yang paling tinggi sekali. Habislah. Selesai dia punya mukaddimah kita. Masuklah babus salah. Ni nak tunggu tau. Bila lah kata foto ini nak masuk bab pekoh. Mau dia masuk dah ni. Babus salat, bab salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.